guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Pertembungan antara Menteri Besar Selangor melawan Azmina Ali di Dewan Undangan Negeri Selangor. Sebentar tadi sahabat-sahabat semua, dan kita lihat bagaimana Azmina ini berterusan mengungkit ketika zaman pemerintahannya di negeri Selangor, menunjukkan kononnya beliau adalah yang terbaik ya dibanding dengan Menteri Besar Selangor hari ini. Jadi sahabat semua, bagi saya apa yang saya lihat adalah Azmina koyak habis dalam isu perdebatan di antara kedua-dua pemimpin utama ya kerajaan dan juga pembangkang di Selangor, yaitu Minbrit ataupun Azmina Ali. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton bagaimana pertemuan di antara dua pemimpin ini yang menarik untuk kita perhatikan. Seorang dengan bangganya pernah menjadi pernah menjadi Menteri Besar Selangor dan menyerang Menteri Besar Selangor hari ini, namun dijawab dengan tenang oleh Amiruddin Sari. Jadi sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Yang ini saya minta penjelasan, kalau DE itu menurun, tidak ada lagi sustainable future revenue untuk PKNS membayar balik suku. Jadi persoalannya, di mana suku yang telah diterbitkan itu apabila DE bagi tahun 2023 menurun kepada 30% saja daripada total cost. Terima kasih Datuk Mizmi. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Kelang atas soalan yang telah dikemukakan. Dan itu adalah antara perkara-perkara yang kita bincangkan dalam retreat dan mesyuarat Board khas yang turut dihadiri oleh ahli-ahli perbadanan daripada pelbagai agensi. Dan saya nak sebutkan di tahun-tahun yang tertentu, tahun 2020, tahun 2021 sudah pasti kita tidak launch the new projects. Dan sebab itu development expenditure ataupun DE yang disebut oleh Yang Berhormat itu menunjukkan angka-angka yang rendah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana pula yang dikatakan DE itu dibelanjakan? Dan saya sebutkan di antara banyak perbelanjaan kita adalah kepada dua perkara yang besar, iaitu salah satunya adalah Datum Jelatik dan juga perbelanjaan kita terhadap PJ Central. Dua hal inilah yang telah dibelanjakan dengan cukup besar dan akhirnya memberikan impairment cost yang sangat tinggi, sehingga PKNS telah mencatatkan kerugian kali pertama dalam sejarah pada tahun 2020. Tetapi perbelanjaan terhadap development expenditure yang kurang cekap pada tahun-tahun tersebut, saya boleh sebutkan apabila saya meneliti laporan, kos untuk pembinaan Datum Jelatik sebagai contoh untuk per square foot adalah bernilai lebih daripada RM800. Sedangkan market price untuk sekitar di kawasan tersebut sampailah kawasan berhampiran dengan sempadan KLCC adalah pada kadar antara RM400 hingga RM600 per square foot yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana DE yang baik itu dapat beroperasi dan memberikan keuntungan? Sebab itu dalam tahun-tahun yang disebutkan oleh Yang Berhormat, terutamanya 18, 19 dan 20, fungsi utama pada ketika itu adalah untuk menyelesaikan aset-aset yang tergantung ataupun aset-aset yang tidak dapat dijual. Pada ketika itu kita mempunyai 1.6 bilion aset-aset yang telah siap di beberapa projek perumahan tetapi tak dapat dijual. Dan pada tahun 2023 akhir Disember, laporan yang telah diberikan, kita hanya tinggal left lebih kurang 200 juta daripada 1.6 juta itu. Kedua, 1.6 bilion, maafkan saya. 1.6 bilion ringgit Malaysia. Perkara kedua, yang saya dah sebutkan juga, kita terpaksa mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan bebanan dan berterusan menghempukkan duit kepada dua projek mega yang besar itu, yang pulangannya masih belum lagi dianggarkan bila untuk direalisasikan. Dan akhirnya itulah yang terjadi apabila pelaburan kita kepada aset-aset dan projek-projek tersebut belum memberi pulangan, akhirnya dalam akaun dinamakan sebagai impairment ataupun susut nilai daripada pelaburan, dan itulah yang menyebabkan kita mencatatkan kerugian. Dan itu semua bukan disebutkan oleh saya, tapi dibuat oleh sebelum-sebelum ini. Dan ia telah memberikan kesan kepada kedudukan keuangan PKNS. Sabar dulu sikit. Boleh. Sikit-sikit. Dan itulah yang telah kita lakukan satu persatu, termasuk meningkatkan jumlah jualan yang ada di Datum. Alhamdulillah, untuk aset-aset yang bernilai 600,000 saja yang paling rendah telah habis dijual. Tapi kita menghadapi masalah.
dengan aset-aset yang bernilai lebih daripada 1 juta hingga 2 juta. Macam-macam cara kita dah buat, macam-macam promosi kita dah buat, dan kita dah launch pun dengan izin. Mall yang telah dibangunkan, yang telah dilaksanakan pembangunan tersebut. Tetapi untuk maklumat yang berhormat, perniagaan untuk pasaraya pada ketika ini ataupun mall dengan izin sangat-sangat rendah dan lemah. Hanya satu saja yang mencatatkan lonjakan luar biasa di dalam Lembah Kelang, iaitu di TRX. Daripada cash flow yang kita telah punyai, kita akan berada dalam keadaan kerugian untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Berapa kita belanja? 800 million ringgit Malaysia, 800 juta untuk projek Datum Jelati. Dan akhirnya cita-cita untuk meningkatkan kemudahan, fasiliti itu semua bukan saja tidak dinikmati oleh penduduk-penduduk yang ada di situ, tetapi juga memberi kesan kepada kedudukan kewangan PKNS. Terima kasih Datuk Menteri Besar. Saya tidak menyalahkan Datuk Menteri Besar. Datuk Menteri Besar pun jangan salahkan saya. Ya. Ini dengan merujuk dua projek ini, Datum dan juga PJ Central, ini adalah isu legasi. Datuk Menteri Besar faham, bukan juga zaman saya. Tetapi apabila saya mengambil alih, saya tidak mengambil sikap untuk menyalahkan my predecessor. Sebab kita sebagai ketua negeri, sebagai Datuk Menteri Besar, sebagai pekursi PKNS, ambillah tanggungjawab itu untuk memulihkan keadaan. Yang ini bukanlah saya nak kata siapa lebih baik, tetapi saya tetap menjaga kepentingan PKNS di PJ Central. Ya. Sebab pendekatan yang saya ambil, property development is about timing. Kalau kita mengambil tindakan yang terburu-buru, maka ianya tidak memberikan pulangan kepada PKNS ataupun agensi yang lain. Datuk Menteri Besar, izinkan saya berkongsi sedikit pandangan ini. Ya. Konsep dan model yang saya gunakan pada ketika itu ialah sharing of GDV, iaitu revenue untuk menjamin sustainability dan juga future revenue untuk PKNS. Berbanding dengan apa yang dilakukan sekarang, sama ada jual tanah, ataupun sharing of profits, ataupun asset swap. Ini satu tindakan yang saya kira tidak memberikan keuntungan kepada PKNS. Kalau itulah pendekatan yang diambil oleh PKNS, ini satu perkara yang perlu disemak semula, Datuk Menteri Besar. Sebab, sebagai contoh, saya nak bawa isu Tropicana. Saya dah bangkitkan sedikit hari itu. Ya. Tropicana yang kita bincang sedikit hari itu, yang telah pun dilaporkan dengan izin, Tropicana buys 224 million Kota Damansara land from PKNS for 2.8 billion ringgit project. Sebab apa yang dilakukan ialah menjual development rights dan tanah ini kepada Tropicana. Ya, Datuk Menteri Besar telah menjawab. Mana mungkin kita boleh dapat satu jumlah iaitu 224 juta ringgit berbandingkan nilai tanah itu hanya 130 juta ringgit. Saya minta maaf Datuk Menteri Besar, maklumat itu tidak tepat. Jadi kena panggil balik CEO PKNS ini, tolong beri jawapan yang tepat kepada Menteri Besar. Kalau lihat submission of Tropicana kepada Bursa Malaysia, dengan terang menyatakan di sini details of the proposed acquisition, basis and justification for the purchase consideration. Yang pertama, the land's market value as at 9 February 2024 being the valuation date of the land 224 juta. Tidak benar nilai tanah itu 130 juta dan PKNS dapat 224 juta. Nilai tanah itu yang telah bagi masa sikit Datuk Menteri. Sabar. 224 juta. Dah bahas lama pun panjang. Ialah penjelasan. Saya percaya Datuk Menteri boleh jawab. Boleh. Jadi sabar sikit. 224 juta. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan sharing of GDV, kalau nilai GDV itu 2.8 bilion ringgit,
apa yang saya lakukan ketika itu ialah menjaga kepentingan PKNS di Tropicana Land itu dengan memegang sekurang-kurangnya 15% hingga 17%. Ini bermakna dalam projek usaha ini, the return kepada PKNS kalau kita pegang 15% adalah 420 juta. Berbanding dengan 224 juta saja, iaitu hanya 8%. Kalau saya percaya Datuk Menteri Besar faham, kita bagi penjelasan sikit lagi. GDV pada ketika ini adalah 28 bilion ringgit. Tetapi GDV ini dia akan meningkat. Kalau kita tukar konsep pembangunan, kita tukar beberapa komponen pembangunan, dia mungkin naik kepada 3.5 bilion ringgit. Kalau PKNS ada pegangan 15%, bermakna PKNS akan menjana pendapatan sebanyak 525 juta berbanding dengan hanya 224 juta, iaitu hanya 6.4% daripada GDP. Maka saya nak cadangkan, mana-mana usaha sama yang perlu dilaksanakan mestilah menggunakan model sharing of GDP. Sementara PKNS dapat pulangan yang lebih tinggi, kepentingan PKNS akan terjamin. Kalau projek itu gagal pun, tanah itu masih lagi milik PKNS. Tapi sekarang, development rights pun hilang, tanah pun hilang, pulangannya jauh lebih rendah daripada apa yang sepatutnya. Itu baru Tropicana. Lepas ni kita masuk soal MRCB. Boleh duduk bagi. Terima kasih. Apabila Yang Berhormat sebutkan about timing, itulah yang berlaku is about timing yang berlaku di Datum dan PJ Central. And the timing is cost us yang sangat besar. Kalau kita lihat PJ Central, saya dah terangkan, kita dah membina platform untuk 160 juta ringgit Malaysia. Itu adalah kos yang perlu ditanggung oleh PKNS. Pihak MRCB sebagai contoh telah membina kawasan yang sepatutnya dibina dengan kos yang mereka bangunkan sendiri. Dan kita hanya mempunyai tempoh yang sangat sikit berapa bulan. Dan agreement 10 tahun itulah yang telah memerangkap kita, yang terpaksa kita selesaikan dengan MRCB. Nanti kita bincang MRCB. Tapi the timing itu jugalah yang telah menyebabkan kos yang berlarutan dan proses impairment berlaku. Bila impairment berlaku, kita catatkan kerugian. Gombak setia orang kena Yang Berhormat yang menyerang kerajaan negeri. Jadi itulah yang saya nak terangkan, bahawa kita kena pastikan dalam aspek positif setiap perbelanjaan yang dikata development effectiveness itu dapat disampaikan, ataupun perbelanjaan untuk development itu betul-betul sampai kepada operasi yang sebenar. Menjurus kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkenaan dengan tanah yang berkaitan dengan kawasan Kota Damansara, iaitu kawasan Kelab Golf Seri Selangor. Itu adalah penilaian yang dibuat dalam tempoh 1 tahun yang lepas. Announcement yang dibuat oleh pihak Tropicana sudah pasti. Beliau cuba untuk meningkatkan value itu berdasarkan daripada pembelian yang telah dibuatnya. Jadi memang valuation yang dibuat itu, kita bukan buat valuation sendiri Yang Berhormat. Valuation itu dibuat oleh valuation bertauliah yang telah menetapkan bahawa kadar di situ ialah sekitar 130 juta dan kita dah menjualnya dengan harga 224 juta. Bila 224 juta dibeli oleh pihak Tropicana, sudah pasti Tropicana ingin memvaluekan ataupun menghargakan kawasan tersebut dengan value lebih kurang 224 juta. Dan saya materialisekan lebih kurang 27% pada waktu sekarang, berbanding dengan 10 tahun sebagaimana anggapan yang selalu dibuat oleh Yang Berhormat, yang kemudiannya kita akan menanggung and keep on rugi sebagaimana kes yang berlaku di Datuk Jelatin. Dan saya tak pernah salahkan Yang Berhormat pun. Saya tahu kes ini memang ditandatangani ketika Yang Berhormat ahli esko PKNS pada ketika itu board. Mungkin ada pandangan Yang Berhormat tentang kawasan tersebut, bagaimana development, tapi chairmannya mungkin orang lain. Tapi saya nak sebutkan, we inherited. Kita mewarisi isu-isu ini dan cuba selesaikan supaya tidak terus membebani daripada segi buku kira-kira dan kedudukan cash flow PKNS. Nanti saya terangkan cash flow. Jadi kita tak salah menyalahlah antara satu sama lain, sebab kita memang senada dari dulu, kini dan selama-lamanya, insya-Allah lah. Tak apalah, tunggulah pengumuman esok nanti tunggu. Okey.
Cuma saya nak nyatakan sini, sementara kita mewarisi satu isu legacy, kita kena cari langkah yang lebih baik daripada apa yang telah berlaku sebelum ini. Soal penilaian tanah Tropicana, saya kurang boleh terima. Takkanlah penilaian tanah itu boleh melonjak sekali ganda dalam tempoh kurang setahun. Maknanya setahun yang lalu 130 juta, hari ini 224 juta. Ini satu lonjakan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kalau benarlah penilaian ketika itu 130 juta, mana mungkin pihak swasta nak bayar 2 kali ganda daripada harga nilai tanah? Itu juga menjadi persoalan yang perlu kita bincangkan. Namun, bagi saya, apa juga harga yang dijual oleh PKNS kepada Tropicana, ianya masih mempunyai ruang untuk dibaiki, iaitu dengan mengambil model sharing of GDV. Kerana pulangannya, saya telah cerakinkan tadi, jauh lebih besar daripada 224 juta. Kalau kita pegang 15% pun, kita sudah mendapat 420 juta. Dan tanah itu masih milik PKNS. Tidak ada kos dalam usaha sama ini kerana kita milik tanah tersebut. Kalau GDV itu kita pegang 17%, pastinya ianya lebih baik. Dan saya kira, saya sebut tadi, GDV ini dia akan terus meningkat. Ia meningkat mungkin kepada 3.5 bilion ringgit daripada 2.8 bilion ringgit. Pulangannya masih lebih besar. Mengapa kaedah ini? Saya nak jawab tadi Datuk Menteri Besar kata kita mewarisi satu isu legacy. Okey. Tetapi cari kaedah yang lebih baik untuk menyelamatkan PKNS. Ini satu contoh. MRCB selepas ini. Terima kasih. Baik, itu yang berhormat. Saya sebutkan, saya ambil contoh legasi yang kita hadapi sama-sama. Kalau tengok bagaimana GDV yang dianggarkan untuk Datum Jelati, berapa nilainya? Lebih daripada 1,100, 1,200 ringgit ketika ia mula diilhamkan dan ia mula dikeluarkan. Hari ini nilaian semasa untuk kawasan sekitarnya di bawah 500 ringgit. Paling tinggi pun 600 ringgit. Ada usaha yang berhormat sebenarnya untuk kita jual secara pukal dengan kadar semasa yang kita ada. Untuk apa? Untuk kita kurangkan kerugian kita daripada pelaburan yang kita buat. Itu saya tahankan dulu sebab kita cuba sedaya upaya daripada usaha tersebut. Dan kalau yang berhormat sebut pegangan 17%, 18% yang kita nak simpankan, itu juga ada kos. Memang kita ada kos tanah, tetapi mungkin kita boleh tolak. Tetapi pihak pemaju juga akan meletakkan syarat-syarat tertentu untuk kos pembinaan. Kos pembinaan itu juga akan ditanggung. Dan jangan ingat bahawa GDV itu boleh naik selalu masa. Tiba-tiba berlaku pandemik, tiba-tiba berlaku perang, tiba-tiba berlaku apa yang kita tak boleh jangkakan. Dan yang paling penting juga, GDV ataupun kemenangan ataupun keuntungan yang kita perolehi itu juga boleh diterbalikkan kepada kerugian yang wajar dinikmati bersama-sama. Itulah yang berlaku dalam beberapa projek mega yang pernah kita bangkitkan satu ketika dahulu. Dalam Dewan ini kita bincang, saya pertahan ketika itu, yang berhormat pun pertahan tentang itu. Tapi ternyata kita kena belajar lesson learn daripada situ. Termasuk dan apa hal pun sebenarnya, tanah yang dilupuskan ini sekitar 7 ekar yang berhormat. Kita ada lebih 100 ekar di sana yang masih lagi, Kelab Golf Seri Selangor yang masih lagi beroperasi dan masih menjana keuntungan dengan beberapa aset-aset yang sedia ada. Yang kita lupuskan ini sekitar 7 ke 8 ekar lebih kurang begitu yang merupakan clubhouse. Dan nilai itu meningkat sudah pasti kerana apa? Kerana ia akan bersambung dengan aset hartanah properti milik daripada Tropicana. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh. Kita dah letakkan harga sampai 220 mula-mula. Sebenarnya harga yang kita tawarkan ialah 220 juta. Tetapi kerana mereka lapse pada beberapa ketika, kita telah mengenakan beberapa tindakan tambahan termasuk menambah 2 juta. Dan beberapa langkah-langkah yang mereka berikan itu termasuk membersihkan kawasan Tasik dan kawasan sekitarnya. Jadi itulah yang kita lakukan. Dan bagi kita 27% margin yang kita dapat capai sekarang tanpa mengeluarkan modal adalah jauh lebih baik daripada kita tunggu, sebaliknya akan memberi kesan sebagaimana yang berlaku dalam beberapa projek yang saya sebut tadi.
Datuk Menteri Besar, baik. Saya nak merujuk kepada kenyataan Datuk Menteri Besar tentang Kelab Seri Selangor. Ini pun menjadi persoalan besar. Ya. Sebelum itu saya nak lanjutkan perbincangan kita tentang tanah Tropicana ini. Tanah ini dijual kepada Tropicana, tetapi kerajaan negeri juga harus mengambil maklum bahawa laporan MARC Rating Agency MARC pada tahun 2023 telah menurunkan taraf kedudukan rating Tropicana dan memberikan rating outlook negatif untuk kedudukan syarikat kewangan syarikat tersebut. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi kita melihat seolah-olah PKNS sudah menjadi ejen untuk bail out syarikat-syarikat swasta. Selepas ini kita nak buktikan dia bail out MRCB. Sekarang dia bail out Tropicana. Yang keduanya, Tropicana juga telah mengumumkan kepada Bursa Malaysia bertarikh 29 Februari 2024, hanya seminggu yang lalu pada muka surat 10, di mana Tropicana telah dilantik sebagai kontraktor, lantikkan terus tanpa tender untuk kerja-kerja construction Kelab Seri Selangor. Jadi kesimpulannya, apakah ini perbincangan dan keputusan kerajaan negeri dengan membenarkan Tropicana untuk membeli tanah-tanah PKNS dengan harga yang murah, pada masa yang sama dilantik sebagai kontraktor dengan rundingan terus untuk membangunkan Kelab Seri Selangor ini? Saya pohon penjelasan. Pertama, saya nak betulkan, bukan murah. 130 juta naik 224 juta. Kita naikkan 2 juta atau 4 juta daripada tawaran asal kerana ada lapse. Itu faktanya, Yang Berhormat. Yang kedua, tapi Datuk Menteri Besar, PKNS hilang upside sekiranya GDP itu meningkat dari 2.8 bilion kepada 3.5 bilion ringgit. Itu persoalan kehilangan kita, potensi untuk mendapat pendapatan yang lebih besar. Kehilangan potensi itu sebenarnya telah di-realize pada tahun 2024 berbanding pada tahun 2030. Kita realize sekarang berbanding kita tunggu sampai tahun 2030, Yang Berhormat. Itu saja. Persoalannya, adakah kita sama-sama nak carikan hasil daripada PKNS? Yes. Adakah you want to realize now ataupun you want to realize later? Realize later dengan kata ada harga yang lebih baik, tetapi kita juga ada risk yang perlu ditanggung pada masalah-masalah tersebut. Dan saya nak bergerak sedikit. Antara agreement dan perjanjian yang telah berlaku pada sebelum-sebelum ini dengan Tropicana adalah apa? Adalah kita akan berkongsi keuntungan untuk beberapa development di kawasan sana. Antara development yang ada dan akhirnya diandaikan kita akan mendapat hasil yang besar, sampai ke hari ini belum dapat lagi, Yang Berhormat. Kenapa? Kerana kita terpaksa menunggu penjualan Garden Malls pada ketika ini. Dan kita kena tunggu lagi 1-2 tahun untuk realize benda tu. Dan pada ketika itulah kita akan berdepan untuk membiayai projek-projek baru dan memastikan operasi kita yang berjalan. Pertama. Yang kedua, saya nak jawab soalan saya nak respon yang itu. Ya. Lepas ni saya bagi. Saya minta laluan. Lepas ni saya bagi. Lepas Luklan, kita bagi Apa ya buat soalan bertulis je lah, Datuk Luklan. Menteri Besar jawab dulu ya. Apa? Sabar. Lepas ni. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Belum tengah hari. Yang kedua, saya nak jelaskan tadi Yang Berhormat sebut tentang lantikan terus. Itu adalah sebahagian daripada agreement. Kerana yang diambil adalah kawasan Clubhouse PKNS, Kelab Golf Seri Selangor, yang harus dibangunkan clubhouse baru. Dan nilai itu 224 juta termasuk baik pulih tasik dan juga membina clubhouse baru supaya kita Kelab Golf Seri Selangor itu dapat dioperasikan dan mereka dapat sambung. Itu yang berlaku. Dan yang ketiganya, tak ada istilah bail out sebab mereka kena membayar kepada kita. Membayar nilai 224 juta itu. Plus baik pulih tasik. Plus binakan clubhouse yang baru untuk golfer-golfer seperti Yang Berhormat Taman Medan.
dan juga saya. Dan saya. Tarik balik Yang Berhormat. Medan kena ajak Ulu Kelang main golf tu. Saya tak. Saya hanya bermain tenis. Ya. Saya Lagi mahal Ulu Kelang. Ha? Lagi mahal tu sukan tu. Macam mana lagi mahal? Nak jadi member club golf lagi mahal daripada main tenis. Sebab itu, yang itu saya tidak senada dengan Datuk Menteri Besar. Ha? Saya hantar wakil saya Taman Medan dia bertemu dengan beliau. Sekarang Ulu Kelang. Datuk Menteri Besar, yang dimaksudkan tadi itu ialah sharing of profits. Saya pun tidak setuju kaedah itu. Itu dua benda yang berbeza. Sebab itu saya kata kita kena pilih sama ada model sharing of GDV ataupun sharing of profits. Contoh-contoh yang Datuk Menteri Besar beritahu tadi adalah sharing of profits. Bila sharing of profits ini, apa yang berlaku? Pemaju-pemaju swasta ini akan meningkatkan kos. Bila dia meningkatkan kos, revenue you minus the cost, dan the profit tu semakin kecil atau tidak ada profit. Ini harus dielakkan. Dia akan escalate nilai kos projek tersebut dengan pelbagai cara lah, VO dan sebagainya. Akhirnya, profit sharing yang diperoleh dari PKNS atau anak syarikat kerajaan negeri mengecil ataupun hilang langsung. Tapi saya tidak setuju model itu. Saya lebih selesa, mengikut pengalaman saya, kalau kita gunakan sharing of GDV, itu lebih menjamin masa depan PKNS. Ini pandangan saya yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan negeri. Terima kasih. Hal itu akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa pengurusan tertinggi PKNS bagaimana kita dapat menjana terutamanya untuk projek-projek yang kita akan launching atau yang akan kita laksanakan yang pada ketika ini masih dapat dilaksanakan projek-projek perumahan termasuk PKNS Square yang kita ingin bangunkan di kawasan Seksyen 14 dan kawasan ibu kota ataupun pusat bandar Shah Alam yang memerlukan rejuvenate ataupun pertambahan yang baru. Jadi saya dah jelaskan sedikit kalau Yang Berhormat juga sedang merujuk ataupun telah merujuk sebagai contoh kepada The Awakening yang dirujuk oleh Yang Berhormat. Dan laporan tersebut merujuk kepada keadaan graf yang di antara suku yang dibangunkan oleh Yang Berhormat dengan pendapatan-pendapatan yang diperolehi. Lalu Yang Berhormat menyebutkan bahawa ini menunjukkan bahawa PKNS berada dalam kedudukan yang tenat. Yang Berhormat, sebenarnya rujukan Yang Berhormat itu adalah accumulated ataupun jumlah net cash yang dikumpulkan daripada tahun ke tahun. Tapi kalau kita tengok year by year Yang Berhormat, sebagaimana yang ada, sebenarnya daripada tahun 2019, 2020 masalah pandemik, 2021, 2022 dan 2023, saya dan juga pengurusan PKNS telah mempertingkatkan. Hal ini mungkin tidak ada dalam laporan Awakening. I can give to you later. Dan kita lihat pada zaman-zaman 2015, 16 dan 17, ia telah mengumpulkan negatif yang lebih besar. Kenapa ia tidak segera positif pada accumulate ini? Sebab kita terpaksa menanggung ataupun membiayai kehilangan-kehilangan yang berlaku pada tahun 2014, 15, 16 dan 17 yang agak besar Yang Berhormat. Jadi cash flow itu telah berjaya kita tangani dan juga hasil juga tambah lebih baik. Stok-stok yang tertangguh juga dapat kita tangani dengan lebih baik. Dan insya-Allah kita berada dalam landasan yang betul, tapi seperti biasa kita masih memerlukan suara pembangkang untuk menyemak dan periksa kita. Lagi Ulu Kelang. Terima kasih Datuk Menteri Besar. Sebenarnya carta itu memang telah dimasukkan dalam The Awakening dengan tajuknya Financial Performance Cumulative Net Cash versus Suku. Baik, yang Datuk Menteri Besar merujuk kepada tahun 2015, 2016, 2017. Memang benar sudah ada sedikit perbezaan di antara cumulative net cash versus pinjaman ataupun suku. Tetapi persoalannya Datuk Menteri Besar, ianya semakin hari semakin melebar. Pada tahun 2015, ini yang dibentangkan ya dalam The Awakening. 2015 kita punya net cash adalah 74 juta. Kita punya pinjaman 500. Tetapi kalau tengok daripada carta ini pun,
semakin hari semakin melebar. Ini telah pun dibentangkan. Cuma yang saya nak jelaskan sini di antara 2015 hingga 2018, fokus kita ketika itu, mandat yang kita berikan kepada PKNS adalah mandat asal, iaitu untuk membina lebih banyak affordable homes dan bukan menjual tanah. Kerana prinsip yang kita setuju tadi, sukuk pinjaman harus dilaburkan dalam DE, projek-projek baru. Tetapi kita lihat tahun 2019, 2020, 2021, dia punya gap begitu besar. Jadi ini bukan satu perkara baru pada petang ini, Datuk Menteri Besar. Saya telah teliti laporan ini. Cuma kita nak tengok bagaimana kita boleh kurangkan kesenjangan di antara net cash dengan cumulative net cash dengan suku ini supaya ia dapat membantu aliran tunai PKNS. Terima kasih. Kalau kita rujuk balik kepada data yang sama, faktanya dia nampak lebar di sini, dia tak nampak dah semakin mengecil walaupun jumlahnya masih lagi besar. Maknanya berapa perubahan tentang net cash dan jumlah suku yang efisien telah dilaksanakan oleh pentadbiran dan pengurusan PKNS yang terlibat pada hari ini. Dan saya ingin merujuk kembali kepada net operating cash flow, di mana saya telah meningkatkan daripada tahun 2019 daripada negatif kepada positif, dan 2022 mencatatkan positif yang lebih besar, dan 2023 mencatatkan jumlah net cash positif yang jauh lebih baik berbanding dengan apa yang dicapai pun pada tahun 2014, Yang Berhormat. Jadi maknanya daripada masa ke semasa, ini berlaku kerana apa, Yang Berhormat? Sebab selama bertahun-tahun kita terperangkap dan dalam perbelanjaan yang tidak boleh dielakkan. Yang saya sebut dua saka tu, Berhormat. Saka yang saya sebutkan tadi itu, kita terpaksa spend. Monthly we have to spend 10 million sebagai contoh. Sebab itu kita kena clean up benda-benda ni dulu. Itulah yang jadi perhatian saya dalam tempoh 2018-2019. Kerana apa, Yang Berhormat? Kerana kalau kita biarkan, akhirnya kita akan terperangkap kepada perjanjian-perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian PJ Central tadi yang saya sebut. Perjanjian PJ Central itu kita terpaksa lengkapkan dalam tempoh 1 tahun. And the cost is around 800 million lagi yang kita belanjakan disebabkan oleh agreement yang kurang tepat pada waktu ketika itu. Malahan kalau saya rujuk dengan orang-orang lama PKNS, pada pandangan mereka Yang Berhormat, pada arahan-arahan tertentu, sepatutnya PJ Central tu tak perlu pun kita involve di peringkat awal. Kalau tidak, kita tidak akan terperangkap dalam masalah yang kita hadapi, dan kita terpaksa bersembang hampir sejam di sini dalam persoalan itu. Yang Berhormat, saya nak rentuk sebelum itu, berkenaan dengan penjualan tanah EEC pada tahun 2019, terutamanya langkah-langkah yang kita buat ini adalah... Boleh sebelum beralih daripada PJ Central, sebab PJ Central ni satu isu yang besar yang perlu kita bincangkan. Datuk Menteri Besar sebut sebentar tadi bahawa masalah PJ Central ini, perjanjian yang dipersetujui sebelum ini tempang ataupun tidak berpihak kepada PKNS. Persoalan saya, apakah perjanjian yang dilakukan baru-baru ini berpihak kepada PKNS? Sebab kita tahu PKNS telah menjual development rights kepada MRCB dengan nilai 270 juta ringgit berbanding dengan nilai GDV 1.04 bilion ringgit. Jawapan Datuk Menteri Besar semalam amat mengecewakan, kerana seolah-olah kerajaan negeri berpuas hati dengan pulangan sebanyak 27% daripada GDV. Tetapi kita ingin tahu perincian pulangan yang diterima oleh PKNS, di mana seperti yang saya sebut baru-baru ini dalam perbahasan, PKNS hanya menerima 12 juta ringgit tunai dan selebihnya dibayar dengan asset swap, kaedah asset swapping. Antara aset yang diberikan kepada PKNS oleh MRCB adalah beberapa unit pangsapuri mewah, termasuk 13 unit pangsapuri di St. Regis Kuala Lumpur, yang nilainya mungkin lebih RM2,000
lebih 1 kaki persegi. Saya bertanya dalam perbahasan saya, apa tujuan PKNS mengambil aset-aset ini? Yang kalau Datuk Menteri Besar lihat dalam pengumuman MRCB kepada Bursa Malaysia, rationale and benefits of the proposal to allow MRCB to dispose its non-core asset. MRCB pun dispose non-core assets. Tetapi apakah ini core assets of PKNS? Sedangkan mandat yang diberikan kepada PKNS 60 tahun dulu adalah untuk spearhead the socio-economic development, menyediakan rumah mampu milik, menyediakan rumah kos rendah. Tetapi hari ini PKNS mengambil non-core assets daripada MRCB yang nilainya 80 juta ringgit di St. Regis Kuala Lumpur. Saya bertanya dalam perbahasan saya, apa jadi kepada 13 unit St. Regis? Apakah CEO duduk situ? Apakah pengurusi PKNS dapat 1 unit? Apakah 3 orang esko Tanjung Sepat, Pandan Indah, Kinrara dapat duduk situ? Ataupun siapa yang dapat milik St. Regis ini? So, apakah benefits PKNS dalam penjualan development rights kepada MRCB? Itu belum lagi dalam kes Plaza Alam Central. Yang, nanti saya habiskan sikit Datuk Menteri Besar. Yang nilainya, kalau ikut net book value yang diisytiharkan kepada Bursa Malaysia adalah 57 juta. Tetapi PKNS dengan bangganya membeli bangunan yang berusia 26 tahun ini dengan nilai 178 juta. Dan disebut dalam laporan kepada Bursa Malaysia, bangunan yang lama ini boleh generate income hanya 10 juta ringgit setahun. Maknanya PKNS terpaksa menunggu 18 tahun untuk mendapat pulangan pelaburan yang diletakkan sebanyak 178 juta. Jadi inilah persoalan yang perlu kita bahaskan. Apakah perjanjian yang dibuat baru-baru ini memberikan manfaat kepada PKNS dengan menyalahkan pentadbiran yang lama? Saya kira itu satu tindakan yang perlu kita semak semula. Yang penting, Ulu Kelang bagi penjelasan daripada PKNS tidak boleh dilihat sebagai ejen untuk bail out mana-mana syarikat besar, dan ini memerlukan penjelasan yang terperinci daripada kerajaan negeri. Terima kasih. Berhormat, saya nak terangkan sekali lagi, mungkin ini sudut pandangan yang berbeza. Bila Yang Berhormat menyebutkan bahawa kita melepaskan potensi, setiap potensi-potensi itu dengan kos Yang Berhormat. Sekali lagi saya repeat, kita belanja 160 juta, kita perlu belanja 900 juta, dan it's not low cost apartment. Itu adalah kawasan pejabat, aset ataupun kawasan komersial. Dan selepas pembinaan menara PNB serta TRX, satu kajian yang dibuat oleh CIMB menyebutkan bahawa jumlah supply ataupun penawaran terhadap kawasan-kawasan square foot ataupun kawasan-kawasan komersial melebihi 1 juta kaki persegi. Dan kita akan berdepan dengan masalah tersebut. Bukan 10 tahun Yang Berhormat, kita akan berdepan 18 tahun. Mungkin the development ataupun pembangunan yang akan ambil masa 8-9 tahun, dan selepas itu kita terpaksa menjual daripada proses yang lama. Itu yang pertama. Jadi kita mahu cut the loss yang telah terganggu sekian lama. Saya tak pernah salahkan yang lepas. Apa yang saya terhadap daripada awal, kalau nak saya salahkan yang lepas, the day one saya akan sebutkan bahawa this is the mistake. Kita cuba selesaikan masalah ini dengan penyelesaian yang kita rasa munasabah. Baik, yang pertama, kita Yang Berhormat sebutkan tentang bangunan oleh MRCB yang overvalue menurut Yang Berhormat. Bangunan Plaza Alam Central mempunyai nilai kos semasa berjumlah 57 juta ringgit Malaysia untuk tempoh 26 tahun pemilikan MRCB. Hakikatnya, nilai bangunan tersebut telah meningkat kepada 178 juta mengikut nilai pasaran semasa yang telah diperakui oleh juru nilai bertauliah yang dilantik oleh PKNS. Dan nilai tersebut dipersetujui oleh kedua-dua pihak, dan transaksi ini juga memberi manfaat dalam meningkatkan jumlah aset
yang dimenangi ataupun yang dimiliki oleh PKNS dalam jumlah yang sama. Dalam pada masa yang sama, kita tidak hanya memiliki bangunan tersebut, kita juga akan turut memiliki tanah di sebelahnya yang boleh dibangunkan untuk kawasan PKNS Square yang kejumlahnya lebih kurang 5 ataupun 7 hektar kalau tidak salah saya, yang masih lagi dibangunkan oleh kemudahan oleh PKNS. Untuk Menteri Besar boleh saya Ya, bantu? saya nak jawab dulu yang semua. Yang ini pasal bangunan ni. Lepas ni. Sebab saya nak jawab semua nanti tertinggal-tinggal. Yang kedua, saya dah jelaskan semalam 270 juta tadi saya dah terangkan. Dan yang keduanya Plaza Alam Central ini 10 juta satu tahun. Dan kita tidak akan jualkan bangunan ini. Sudah pasti kita akan buat kutipan sewa. Dan kutipan sewa itu sekarang ini adalah pada kadar 6% dengan beberapa ubah suai yang kita akan laksanakan yang kosnya lebih rendah daripada kita membina bangunan baru. Kita percaya akan meningkatkan jumlah yield sewaan mereka kepada 8% satu tahun selepas proses occupancy rate dipertingkatkan. Yang ketiga tentang 13 unit kondo mewah untuk residensi, ya. Ini adalah sebahagian daripada konsep penyelesaian dan sebenarnya kondo-kondo ini merupakan kondo untuk sewaan. Ia bukan untuk dijual. Kalau dapat dijual lebih baik, tapi ia adalah untuk sewaan dan ikut track recordnya memang ada sewaan-sewaan jangka panjang yang didatangi daripada expatriate ataupun di kalangan pelancong-pelancong tempatan, hasil daripada jualan dan juga hasil daripada proses pemasaran yang kita akan lakukan. Terima kasih Datuk Menteri Besar. Kalau begitu saya minta kerajaan negeri boleh kemukakan secara bertulis siapa penyewa 13 unit ini, berapa tempoh pajakan, berapa sewaan untuk makluman Dewan. Keduanya tentang net book value yang Datuk Menteri Besar sebut tadi, bahawa ianya telah meningkat daripada 57 kepada 178 juta. Saya hanya merujuk kepada laporan kepada Bursa Malaysia yang dikemukakan pada 22 Disember 2023. Baru je, lebih kurang 2 bulan yang lepas. Bila MRCB buat submission kepada Bursa Malaysia pada 22 Disember 2023, nilai book value bangunan tersebut adalah pada tarikh 15 Disember 2023. Iaitu seminggu sebelum dimaklumkan kepada Bursa Malaysia. Nilainya 57 juta. Saya beri angka yang tepat, 56,929,874 ringgit. Jadi takkanlah dalam masa 2 bulan 57 juta meningkat kepada 178 juta. Jadi saya pohon penjelasan daripada kerajaan negeri. Adalah nilai pasaran ataupun market value untuk kawasan tersebut, termasuk tanah yang ada di sekitar. Yang di-announcekan adalah book value pada penilaian ketika bangunan itu dibangunkan oleh pihak tersebut. Datuk Menteri Besar, nilai tanah bersebelahan adjacent to the building, net value of the land adalah 13 juta sahaja. Bukanlah satu nilai yang besar pun. 13 juta 219,647 ringgit. Jadi dia yang lebih besar komponennya adalah bangunan Plaza Alam Central. Jadi bagaimana kita boleh bersetuju untuk membeli sebuah bangunan yang usianya 26 tahun, memberi pulangan hanya 10 juta setahun pada nilai yang jauh lebih tinggi daripada net book value yang telah diisytiharkan kepada Bursa Malaysia. Saya sebut nanti saya akan kemukakan bagaimana penilaian kita kepada 178 juta yang telah dibuat oleh jurunilai kepada nilai pasaran terhadap bangunan tersebut. Ya. Sebab dengan 13 ekar yang ada di sekitar, yang di sebelah itu, yang nilainya 13 juta yang disebut oleh Yang Berhormat itu, sebenarnya kita akan add value terhadap bangunan tersebut dan kita akan memiliki keseluruhan aset di kawasan tersebut yang akan jadi milik PKNS untuk tempoh jangka masa panjang dan akan terlibat dalam proses apa yang dikatakan untuk proses regeneration kepada kompleks PKNS yang mempunyai tradisinya sendiri. Sebenarnya ada dakwaan mengatakan kita sebagai bailout. Ini tidak tepat sama sekali kerana apa yang dilakukan oleh PKNS sebenarnya menyelesaikan masalah lampau.
masalah lampau yang terpaksa kita selesaikan untuk selesaikan masalah PKNS. Terutamanya untuk aliran tunai ke PKNS dan juga kekangan kita terhadap agreement-agreement yang terpaksa kita hadapi. Jadi ini perkara yang kita nak lepaskan tengkuk kita dengan jumlah peruntukan yang besar, di samping dengan 2 projek yang saya sebut tadi, kita tak mampu untuk membina rumah-rumah mampu milik. Itu pun dibangunkan, Yang Berhormat. Projek Nova di Seksyen 7 dah selesai. Berapa projek lain di Ariana sebagai contoh dah selesai. Di beberapa di Kuala Langat kita sedang lakukan dan dibinakan. Saya akan kemukakan senarai projek-projek tersebut kerana kita masih lagi. Untuk contoh sebagai projek Shah Alam Central, kita akan tetap menetapkan untuk projek RSKU kerana 50% daripada pembangunan di kawasan yang kita akan bangunkan sebagai Shah Alam Central, iaitu kawasan di sekitar di antara SACCC Convex sampailah kepada bangunan MRCB yang baru dan sebagainya, supaya ada lebih volume kehadiran, sebab di kawasan sana menjelang jam 8.30 malam sudah sunyi. Jadi kedai-kedai operasi juga sudah semakin lemah. Dia perlukan volume penduduk, jadi kita akan tambah, termasuk menguatkuasakan 50% daripada kawasan pembangunan kita untuk RSKU. Jadi saya rasa saya dah jawab sebahagian besar tentang PKNS. Yang Ada lagi. Terima kasih Datuk Menteri Besar. Belum habis jawapan yang diberikan. Kerana sekali lagi saya nak rujuk kepada dokumen The Awakening oleh CEO PKNS bertarikh 2 Februari. Ada satu chapter di dalam pembentangannya, The Battles Won. Tajuknya sedap. Tetapi bila saya lihat apakah perincian dalam topik ini, ada 16 inisiatif yang telah dibentangkan dalam lembaga pengarah PKNS. Tidak ada satu pun inisiatif yang disebut sebagai The Battles Won ini menunjukkan komitmen PKNS untuk membina rumah-rumah mampu milik dan rumah Selangorku. Tidak ada. So bagaimana, apa yang menang ni? Tajuknya The Battles Won. Tetapi apa yang dia menang? Antaranya lah, divested PJ Central by acquiring MRCB asset. Bagi dia itu satu kejayaan. Beli St. Regis Kuala Lumpur 13 unit, itu adalah kejayaan PKNS. Satu lagi yang belum kita bincang ni, divested Broga Land. Ini mungkin Dewan tidak tahu. Sekali lagi PKNS merasakan sudah berjaya dengan menjual tanah 700 ekar. 700 ekar. Itu sebab saya sebut sekarang ni apa mandat PKNS? Ejen jual tanah atau ejen pembangunan hartanah. Kalau kita lihat mandat kepada PKNS 60 tahun dulu adalah untuk membina dan membantu pembangunan sosio-ekonomi rakyat. Tapi kejayaan yang dibentangkan dalam lembaga pengarah, aku berjaya jual tanah Broga, aku berjaya jual tanah di PJ Central. Ini bukan kejayaan yang patut kita banggakan dengan pengurusan PKNS hari ini. Apa lagi? Hulu Kelang, Singapura dah bangun untuk menjawab. Nanti 2 lagi. Kejayaan dalam The Battles Won, Selangor Golf Masters and Selangor International Race. Berapa orang yang main golf, Datuk Menteri Besar? Jangan tunjuk jauh, tunjuk kita dulu. Bila kita tunjuk satu, ada 4 datang ke diri kita. Apakah ini kejayaan PKNS? Penjelasan daripada Singapura, Hulu Kelang. Kemudian successfully completed 1,500 kilometers cycling through Indonesia. Dia naik basikal di Indonesia, dia anggap itu satu kejayaan. Saya kira perkara ini perlu diberikan perhatian Datuk Menteri Besar, kerana isu-isu besar yang kita bincang hari ini adalah untuk kembalikan PKNS kepada mandat asal, bantu rakyat di bawah, bukan menjadi ejen bail out kepada syarikat-syarikat dan toke-toke besar. Terima kasih. Saya rasa istilah bail out yang digunakan itu sangat misleading dan sangat tidak adil. Yang Berhormat, saya sebutkan apa yang saya selesaikan hari ini, yang kita selesaikan hari ini
adalah legacy yang Yang Berhormat sendiri realize. Tapi tak dapat diselesaikan dan Yang Berhormat tidak berbuat apa-apa untuk selesaikan. Setuju. Yang Berhormat teruskan, sambung lagi perbelanjaan 10 juta every month untuk Datuk Menjelati. Dan akhirnya tidak selesaikan masalah value yang ada. Datuk Menteri Duduk. Besar. Duduk. Datuk Menteri Besar. Saya dah jelaskan. Jangan emosi. Saya dah jelaskan. Saya telah tegaskan Saya tidak pegangan Ulu Kelang bagi kepentingan. peluang penjelasan Tapi Yang Berhormat daripada sangat tidak adil. Kepentingan Dalam Ulu Kelang. PKNS, Duduklah Ulu Kelang, Ulu Kelang PKN duduk. Central, Duduk Ulu Saya tetap Kelang. pertahankan. Duduklah Ulu Kelang, Bagilah duduk. sedang Duduk Ulu menjual Kelang. Kami dengar lama kepentingan dah Ulu Kelang PKNS ceramah tadi. kepada syarikat swasta. Duduk Itulah Ulu Kelang. saya sebut tadi. Kelang. Property Ulu Kelang. development is about timing. Sebab itu kita mahu kepentingan PKNS di PJ Central dipertahankan Jam dengan Modal Kampus memastikan Satu, sharing of GDV itu dapat menjamin PKNS di situ. Betul lah, tidak ada kos sebab kita ada tanah. Ya. Platform yang diperuntukkan oleh PKNS itu kita bangun secara usaha-sama. We spend Boleh dilakukan. 160 million Yang Berhormat. Tetapi What is kalau- the cost? Tetapi What is the GDV cost? kita You are ada misleading the tanah. State Assembly. Kita Mislead. ada tanah yang To be perlu fair kita yourself. sumbang Ulu kepada Kelang. Be fair to pembangunan yourself. secara usaha-sama Ulu Kelang. dengan mana-mana syarikat. Be fair to Ulu Kelang, minta tolong Ulu Kelang duduk. You did nothing. Ulu Kelang. Apakah dengan menjual tanah-tanah itu satu penyelesaian? Ulu Selesai Kelang. Maknanya untuk sekarang setengah land ketika bank dengan ada tanah yang PKNS, lain. land Baik. bank PKNS sudah tidak ada di kawasan-kawasan Okey, kita minta yang semua ahli-ahli Dewan. Saya minta sikit. This is my floor. pukul This is satu. my floor. This is my floor. Pukul satu. Pukul satu dah. Sorry, this is my floor. Saya nak ambil masa sikit. Kita dah anggap bahawa penyelesaian dan antara strategi yang kita lakukan ialah menyelesaikan isu-isu yang berlarutan. Ya, betul. Dan isu-isu berlarutan itu supaya kita tidak terus menanggung bebanan kos yang kemudian tidak mengembalikan daripada pelaburan-pelaburan yang dibuat. Adakah Datum Jelatik contoh perumahan rakyat yang terbaik dalam masa Yang Berhormat luluskan dan Yang Berhormat pertahankan dalam Dewan? Termasuk membuat program di kawasan Hulu Kelang pada ketika itu. Sudah pasti tidak. Saya tak sebutkan sampai ke tahap itu. Tetapi bagaimana kita nak pastikan perbelanjaan itu efisien. Dan untuk elakkan lanjutan daripada hutang-hutang tersebut, kita terpaksa ada cut loss daripada apa yang berlaku. Jadi jualan terhadap tanah di kawasan Semenyih sebagai contoh. Yang Berhormat, kawasan tersebut ada pencerobohan melibatkan petani-petani. Dan kawasan tersebut juga melibatkan kawasan level 3 dan level 4 yang besar. Dan hanya sebahagian saja yang boleh kita jual. Sebahagiannya kita akan serah balik untuk petani-petani kelas 3 dan kelas 4 dengan izin. Kalau saya boleh izinkan terangkan. Jadi kita nak mengurangkan aset-aset yang menjadi tanggungan kerana holding and asset untuk berterusan juga akan terbeban. Jadi Yang Berhormat, saya akui bahawa mungkin ada kesilapan satu sidi. Terima kasih juga atas teguran-teguran yang dibuat. Tetapi hala tuju kita tidak pernah berubah. Tetapi yang pentingnya kesihatan, cash flow dan juga kesihatan kepada peruntukan yang ada dalam PKNS ini dapat kita pastikan dengan baik dan kita dapat agihkan dengan lebih berkesan untuk pembinaan rumah-rumah pemilik, termasuk usaha kita daripada 100,000, 200,000 yang telah kita sasarkan, paling kurang ada 10,000 rumah-rumah pemilik yang akan kita bangunkan mengikut jajaran kerja kerana setiap kawasan pembangunan yang telah kita rencanakan, yang telah kita bangunkan turut mempunyai komponen ataupun peruntukan-peruntukan yang terbabit. Jadi terakhir boleh ya? Kita sambung. Terakhir sikit. Zoom ini last ni. Terakhir ni sebab lepas ni saya nak ke parlimen lah. Ke parlimen saya nak kena berbahas. Jadi kalau Yang Berhormat ada apa-apa rindu nak cakap kat parlimen beritahu, saya beritahu. Belum ada lagi banyak isu. Belum jawab. Apa dah pukul 1 dah. Apa Ya, ni? 2.30. Sambung 2.30. Tak ada sebab. Takkan tak boleh jawab? Kau Tak, boleh jawab. boleh. Saya akan buat bertulis. 2.30 lah. Nak bertulis. Sebab Yang Berhormat tuduh kita tak menerima. Setengah tu. Yang Dua Berhormat. setengah ya? Saya tak ke parlimen, saya dah ada masa. Yang Kenapa Berhormat. nak lari? Saya tak lari. Jangan Saya tak lari. Saya tak Mana dia lari? Sebab Yang Berhormat keep on Mana dia lari? Sebab tu Tak lah lari di parlimen lah. bahas. Aduh, wai. Ya. Tak. Sungai Tua menang Parlimen Gombak. Tolong jaga masa. Tolong jaga masa. Sungai Tua menang Parlimen Gombak. Nak kena Tolong bahas jaga kat parlimen masa. lah. Teruskan. Saya kena ke parlimen sebab menjalankan Apa? tugas sebagai ahli Parlimen Gombak. Siapa suruh Taman Medan tak kerja sungguh-sungguh kalau tak Gombak menang yang lepas?
Yang berhormat sekalian, saya nak buat cepat. Sebagai contoh, ECC yang berhormat. ECC yang berhormat tak menerima sebarang kewangan. Tak betul. Kita dah menerima 244 juta daripada hal tentang ECC. Itu contoh. Jumlah jual 961 juta. Ulu Kelang. Yes, Bagaimana tapi mungkin hanya boleh keluar 200 telah juta? dikutip. Yang Dan berhormat cakap isi tidak betul. ini Ulu Kelang. kedudukan keuangannya bermasalah. Daripada Jadi saya awal- nak jaminan bila kerajaan negeri Ulu dan Kelang, PKN sila boleh duduk dapat Ulu Kelang. Bagi wang ini. peluang penjelasan dari Duduk semata. dulu Ulu Kelang, duduk. Yang berhormat saya sebutkan antara hal tentang ECC ni adalah tentang perumahan yang telah dibina sekali. Dan ada projek tentang kawasan pelancongan di kawasan sana. Dan ia dapat mengurangkan bebanan yang saya sebutkan 2018-19 tersebut. Dan nilainya memang 900 juta. Tapi yang telah dibayar 224 juta. Dia ada prosesnya. Dan ia ada kaitan dengan kedudukan tentang proses dan juga polisi-polisi negara China yang pada tahap tertentu tidak membenarkan pengeluaran dan pembayaran tersebut. Itu contoh yang mana kita telah berusaha sedaya upaya untuk laksanakan tentang apa usaha yang telah kita lakukan. Dan akhirnya Yang Berhormat saya nak sebut jugalah sebab Dewan ni semakin lama semakin panas, Dewan ni semakin baik walaupun kita dah jawab, tapi saya rasa kita dah menjawab dengan jelas. Jadi ditanya yang lepas tentang peruntukan pihak pembangkang. Nak bangun lagi? Nak bantah? Tak bantah. Jadi peruntukan pihak pembangkang yang telah kita persetujui setelah saya jumpa dengan ramai pihak, termasuk kepada Yang Berhormat, adalah separuh ataupun 400,000 daripada keseluruhan peruntukan yang diterima oleh warisan kerajaan. Dan mulai hari bulan Mac ini, kita akan melantik penyelaras, semoga dapat bekerja bersama-sama untuk memastikan pembangunan dan kejayaan, yang mana keputusan ini tidaklah begitu mengembirakan di sebelah sini, tetapi untuk fair dan juga rasa kebertanggungjawaban atas kita lakukan, kita telah membentukkan peruntukan tersebut sebagai contoh kita menghormati demokrasi dan suara rakyat. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu perdebatan yang hebat di antara Menteri Besar dengan mantan Menteri Besar Azmina Aili. Yang masih perasan sepertinya, ya mungkin perasan dia masih menjadi Menteri Besar. Sahabat semua, pandangan saya selepas saya melihat perkara ini, apa yang berlaku, sebenarnya perkara semua sudah dijawab dijawab oleh Menteri Besar Amiruddin Shahri. Tapi apa yang cuba dilakukan pada pandangan saya adalah Azmina ini cuba untuk membina persepsi, cuba untuk membuat keraguan bahwa dalam setiap keputusan, setiap apa yang dilakukan itu kononnya persepsi yang cuba mereka lakukan mewujudkan keraguan rakyat yang mendengar. Benarkah ini begitu dan begini berlaku? Tapi hakikatnya sahabat semua, perkara yang dilakukan oleh Menteri Besar ini, walaupun dia sebenarnya tidak mengungkit perkara lalu, tetapi didesak oleh Azmina Ali sendiri, akhirnya sebenarnya perkara yang diselesaikan dan menjadi masalah mereka adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dilakukan semasa Azmina Aili ini menjadi Menteri Besar dan gagal dilakukannya dengan baik. Akhirnya membawa kerugian dan terpaksa ditanggung, dicari penyelesaian oleh kerajaan hari ini ataupun Menteri Besar Amiruddin Shahri ini, sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi sekali lagi, apa yang Azmina Aili cuba lakukan ini sebenarnya untuk mewujudkan persepsi keraguan kepada pengundi, penyokong, rakyat di luar sana, bahwa kononnya mungkin ada perkara yang tidak baik dilakukan oleh kerajaan Selangor. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda di dalam, ataupun pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nepal Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.